Kita ikuti sidang media PKPP oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-146 PKPP dilaksanakan. Setiap hari pihak kerajaan melalui anggota penguatkuasa melakukan operasi pemantauan bagi mengawal penularan COVID-19 di negara kita. Task Force Operasi Pematuhan misalnya adalah bagi memantau dan menguatkuasakan PKP serta memastikan semua rakyat di negara ini patuh dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan Ops Benteng yang memfokuskan kepada usaha untuk menyekat kemasukan parti ataupun pendatang tanpa izin ke negara kita yang mempunyai kebarangkalian atau risiko menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Seperti yang saya sudah maklumkan sebelum ini, fokus Ops Benteng pada masa ini adalah untuk mengusir parti berbanding dengan menangkap parti dan menahan mereka bagi meminimumkan risiko jangkitan dalam pusat tahanan. Begitu juga dengan ops sanitasi yang dilakukan setiap hari adalah antara usaha yang dilakukan bagi mencegah dan membasmi risiko penularan wabak ini. Mengenai keperluan barang asas, kerajaan sentiasa memantau dan cakna dengan keluh kesah rakyat ketika musim pandemik ini. Oleh hal yang demikian, anggota penguatkuasa dari unit badan beruniform setiap hari akan melakukan pemantauan di premis-premis perniagaan bagi memastikan bekalan barangan mencukupi serta memantau pemantauan SOP di premis-premis perniagaan. Biasanya unit penguatkuasa, anggota penguatkuasa daripada KPDN HEP ataupun Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna yang melakukan tindakan pemeriksaan ini setiap hari untuk memastikan keperluan makanan di premis perniagaan mencukupi. Semalam, sebanyak 2,396 Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 10,799 anggota telah melakukan 38,910 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP di seluruh negara. Sebanyak 2,581 pasaraya, 3,318 restoran, 962 kilang, 1,501 pasar awam dan pasar tani, 2,312 tempat ibadah serta 907 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM juga telah menahan 381 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 372 individu telah dikompaun dan 9 individu pula direman. Di antara kesalahan PKPP termasuklah tidak memakai pelitup muka seramai 151, kegagalan premis menyediakan peralatan dan merekod butiran pelanggan sebanyak 66, gagal mematuhi arahan untuk penjarakan sosial sebanyak 37, mengadakan parti ataupun private party sebanyak 26, premis beroperasi lebih masa tanpa kebenaran sebanyak 24, aktiviti pusat hiburan 9 dan lain-lain 68. Kesalahan hampir sama setiap hari. Jadi masih ada yang engkar
untuk patuh dengan arahan SOP PKPP ini yang menyebabkan tindakan diambil oleh pihak berkuasa kepada mereka. Dan seperti saya katakan, task force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan setiap hari dan tindakan akan terus diambil kepada individu dan juga pemilik premis perniagaan. Mengenai ops benteng yang melibatkan ATM, PDRM, APMM, JIM iaitu Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia dan agensi-agensi lain terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi menyekat kemasukan parti ke dalam negara kita, khususnya melalui lorong-lorong tikus yang dikenal pasti. Ini bagi kita mengekang jenayah rentas sempadan dan juga mengekang penularan wabak COVID-19 yang mungkin dibawa oleh parti ini. Mengenai ops sanitasi awam yang bertujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan sebanyak 11,039 operasi yang merangkumi 137 zon. Semalam, sebanyak 38 operasi sanitasi yang meliputi 15 zon merah, 10 zon kuning dan 2 zon hijau di 10 buah negeri iaitu Sabah dengan 9 operasi, Sarawak 7 operasi, Melaka dan Perak 5 operasi, Pulau Pinang 4 operasi, Kedah Negeri Sembilan dan Selangor 2 operasi, manakala Terengganu dan wilayah Persekutuan 1 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 175 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 205 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan 19 jentera PBM Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut digunakan dalam operasi sanitasi awam semalam. Manakala mengenai kuarantin wajib, mulai 24 Julai 2020, kerajaan telah memutuskan supaya semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara perlu menjalani kuarantin wajib di stesen-stesen kuarantin yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebelum tu memang kita dah kenalkan kuarantin wajib di hotel, tapi kita longgarkan sedikit apabila kita membenarkan kuarantin di rumah, self quarantine. Tapi banyak berlaku masalah, iaitu ramai yang enggan ataupun tidak mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi kita berbalik kepada kuarantin wajib di stesen-stesen kuarantin. Lebih-lebih lagi, banyak negara-negara di dunia yang menunjukkan peningkatan yang mendadak di hampir seluruh negara. Jadi sebab itulah kita bagi memastikan keselamatan, maka kita perkenalkan kuarantin wajib di stesen kuarantin. Secara kumulatif, mulai 24 Julai 2020 sehingga 3 November 2020, seramai 59,966 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa, sama ada melalui laluan udara, laluan darat serta laluan laut. Daripada jumlah itu, seramai 9,779 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 65 hotel dan 19 premis-premis lain. 381 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 49,806 individu dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Semalam, seramai 385 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk KLAA dan KLAA 2 dari merata-rata negara dari seluruh dunia. Berbagai-bagai negara lah, seperti Singapura, Indonesia dan berbagai-bagai lagi ya. Saya tak sebut satu persatu lah.
Daripada jumlah itu, seramai 384 individu di kuarantin wajib dan 1 orang telah dibawa ke hospital untuk rawatan kerana COVID positif. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di penjara Zon Utara dan juga Zon Selangor, iaitu di Zon Utara Pusat Koreksional Perlis, Penjara Sungai Petani, Penjara Taiping, Pusat Koreksional di Kemunting Perak dan juga Penjara Tapah. Ada 5 di Zon Utara, manakala di Zon Selangor, Penjara Reman Sungai Buloh, Penjara Kajang, Penjara Wanita Kajang, Pusat Koreksional Puncak Alam. Saringan oleh KKM sehingga kini mendapati kes positif COVID-19 di penjara dan pusat tahanan ini menunjukkan penurunan dan terkawal. Kalau dulu kita lihat kes-kes mendadak yang menyebabkan jumlah numbersnya tinggi, sebahagiannya disumbangkan oleh number tersebut disumbangkan oleh penjara-penjara ini. Bagaimanapun, kita ucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana didapati kes positif di penjara menunjukkan penurunan dan terkawal. Kita juga ucapkan tahniah kepada Jabatan Penjara Malaysia di atas tindakan memperkenalkan SOP yang baru, SOP tambahan bagi kita mengurangkan jangkitan di dalam penjara. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di semua penjara Zon Utara yang saya sebutkan tadi dan semua penjara di Zon Selangor ini mulai 4 November 2020 seperti yang telah dijadualkan. Walau bagaimanapun, bagi penjara Seberang Perai dan kuartus Perumahan Penjara Seberang Perai Pulau Pinang, KKM melaporkan masih terdapat kes positif COVID-19 baru sehingga 1 November 2020. Sehubungan dengan itu, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKPD di penjara Seberang Perai dan kuartus Perumahan Penjara Seberang Perai Pulau Pinang selama 14 hari lagi bermula 5 November 2020 sehingga 18 November 2020. Sidang khas hari ini juga mendengar, tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya tegaskan di sini bahawa kita sedang berusaha sedaya upaya menentang penularan COVID-19. Dan COVID-19 ini adalah musuh kita bersama. Virus ini tidak mengenal warna, tidak mengenal warna kulit atau apa juga pegangan kita. Tidak mengenal agama, malah tidak mengenal parti politik sekalipun. Sesiapa sahaja boleh dijangkiti dengan virus ini. Apa yang penting ialah kita semua harus membudayakan norma baru dalam kehidupan kita. Ingat, kita pernah berjaya melandaikan lengkungan jangkitan COVID-19 sebelum ini. Saya yakin dan percaya kita akan dapat bersama-sama melandaikannya sekali lagi, insya-Allah. Yang penting ialah kita mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri bagi memastikan kita, keluarga kita dan masyarakat di sekeliling kita terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, Farhana dari RTM. Datuk Seri, ada aduan mengenai kerisauan pelajar praktikal yang tiada sebarang perlindungan ataupun benefit daripada majikan tapi terpaksa bekerja di kawasan PKPB. Sedangkan IPTA, IPTS dan sekolah ditutup. Jadi adakah mereka ni diberi kelonggaran untuk tangguhkan praktikal ataupun majikan perlu benarkan mereka bekerja dari rumah? Saya dah menghubungi pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Saya dimaklumkan bahawa dari segi
pelajar praktikal ini bukan lagi di bawah tanggungan Kementerian Pengajian Tinggi. Ianya di bawah tanggungan majikan-majikan. Jadi saya mana kuasa memberikan cuti tersebut kepada majikan. Oleh itu saya sangat berharap, memandangkan keadaan yang agak kurang selamat, terutamanya di kawasan merah dan sebagainya, saya memohonlah kepada majikan tersebut supaya membenarkan pelajar-pelajar praktikal ini diberikan cuti, ya, supaya mereka tidak berada di pejabat. Kerana ianya mereka adalah pelajar praktikal, bukan pekerja tetap di pejabat mereka ataupun di mana-mana tempat lah. Jadi saya harap gunakan budi bicara bagi menjaga keselamatan pelajar-pelajar praktikal ini, bagi mereka pelepasan. Dan jika keadaan sudah kembali pulih, mereka boleh menyambung praktikal mereka di pejabat-pejabat mereka. Okey. Hai Datuk Seri, saya Jamni daripada Bernama. Jadi hari ini PKPB di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya hari ini telah memasuki hari ke-20. Dan seperti Datuk Seri cakap tadi, beberapa kawasan di Seremban, Negeri Sembilan juga dikenakan PKPB. Jadi soalan saya, memandangkan terdapat pertambahan kawasan yang dikenakan PKPB, boleh Datuk Seri nyatakan apakah antara cadangan penambahbaikan SOP bagi PKPB sedia ada yang telah dibincangkan oleh MKN dan bilakah cadangan ini akan dilaksanakan? Hai kat saya hai kat. Okey, alright. Assalamualaikum Datuk Seri, Aisyah dari Bernama. Jadi soalan pertama saya, terdapat banyak permintaan agar masjid dan surau di kawasan PKPB diberi lebih kelonggaran, khususnya dari sudut jumlah kehadiran solat jemaah dan solat Jumaat. Adakah MKN akan mempertimbangkan perkara ini? Dan seterusnya, adakah penjawat awam dari kawasan PKPB yang menyalahgunakan surat kebenaran boleh dikenakan tindakan tata tertib kerana ada yang kesana ke sini dan buat posting di media sosial dan sebagainya? Yang pertamanya dari segi cadangan tadi untuk menambahkan waktu solat berjemaah, menambahkan jumlah, okey, menambahkan jumlah jemaah di setiap kali solat jemaah 5 waktu dan juga jemaat. Saya faham. Saya pun terima banyak cadangan melalui website, melalui WhatsApp kepada saya. Tapi seperti saya sebutkan tadi bahawa isu yang berkaitan dengan agama terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Kalau di wilayah persekutuan terletak di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Jadi apa-apa cadangan kita kemukakan kepada pihak berkuasa agama yang akan menyembahkan kepada kebawah duli Sultan Negeri ataupun yang di-Pertuan Negeri dan juga yang di-Pertuan Agong untuk kelulusan. Jadi perkara ini telah pun kita cadangkan. Hari ini misalnya Menteri Agama membentangkan SOP untuk majlis pernikahan, bukan majlis perkahwinan, ya, nikah. Majlis pernikahan, kerana ramai yang tertangguh nak menikah, tertangguh kerana PKPB. Kita nak kalau boleh semua orang boleh menikah lah. Jadi ada terpaksa ditangguhkan. Jadi hari ini dibentangkan untuk persetujuan daripada MKN, ada sidang khas MKN. Kita setuju. Tetapi walaupun bersetuju, saya pun tak boleh umumkan lagi. Menteri Agama juga tidak umumkan kerana setelah kita setujui cadangan mereka, maka pihak berkuasa agama ataupun Menteri Agama akan menyembahkan kepada Yang Pertuan Agong untuk kelulusan. Walaupun bukan melibatkan jumlah tentang ibadah sembahyang dan sebagainya, even untuk majlis pernikahan pun, kerana ianya melibatkan agama, mesti mendapat kelulusan daripada Sultan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, sultan-sultan di negeri-negeri dan juga Yang di-Pertuan Agong bagi peringkat wilayah persekutuan. Jadi insya-Allah cadangan-cadangan ini kita akan bawa ke pengetahuan Menteri Hal Ehwal Agama dan juga kita serahkan juga kepada pihak berkuasa agama negeri-negeri. Manakala yang
Okey, Tok Sri, Dia Ul Haq dari Bernama TV. Terdapat dakwaan penduduk di kawasan PKPD yang tidak mendapat makanan atau bekalan makanan tak cukup. Apakah jaminan kerajaan bekalan makanan mencukupi di kawasan PKPD? Dan seterusnya, is the government is giving aid to everyone including foreign nationals in the EMCO area? If they are not, what the arrangement made for foreign nationals? Are the embassies giving aid? Okey. Terima kasih, Tok Sri. Dari segi SOP, di kawasan-kawasan PKPD, makanan akan disumbangkan oleh kerajaan negeri ataupun mana-mana ataupun kerajaan persekutuan, tak kira lah. Tetapi mereka akan diberikan makanan kecuali perkara-perkara lain, ya. Oleh kerana tanggungjawab ini penyelarasan ini oleh pihak jawatan kuasa pengurusan bencana negeri-negeri. Jadi sepatutnya tidak ada timbul isu perkara-perkara seperti ini kerana bekalan makanan tu memang dihantar kepada mereka. Tetapi kalau ada timbul di kawasan-kawasan tertentu yang tidak mendapat bekalan makanan, saya harap hubungi pihak di negeri, terutamanya jawatan kuasa pengurusan bencana negeri-negeri, ataupun boleh menghubungi MKN di negeri-negeri, ataupun boleh menghubungi MKN di peringkat pusat sekalipun, ataupun NADMA. Boleh juga menghubungi NADMA untuk memaklumkan dari segi masalah tidak mendapat bekalan. Dan setakat hari ini kalau kita lihat dulu-dulu pun semua makanan diberikan kepada semua, termasuklah kepada warga-warga asing yang terperangkap dan kita lockdown mereka, kita tak benarkan mereka keluar membeli makanan. Jadi kita juga agihkan barangan kepada mereka. Biasanya untuk warga asing ni, biasanya NGO yang memberikan sumbangan makanan ini. Ya, kerana kita tahu kosnya mungkin tinggi. Walaupun atas dasar kemanusiaan, dasar kemanusiaan, kita beri makanan kepada warga asing juga. Seperti kita beri kepada warga kita. Cuma biasanya biasanya penyumbangnya banyak datang daripada NGO untuk warga asing ini. Yang pasti semua orang akan mendapat makanan dari segi dasar kemanusiaan. Okey, terima kasih. Ada lagi? Tak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.